نعبدك ونعنى عليك وعليك نستطيع ونعوذ من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para skuad munajat umat, para penuntut RAF Akademi Muslimin Muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni dapat lagi kita sekali lagi bersama-sama di dalam majlis munajat umat. Alhamdulillah, dan kita mohon kepada Allah SWT agar Allah istiqamahkan kita dalam jemaah ini, yakni kita mohon kepada Allah agar Allah pilih kita untuk menjadi sebahagian, kalau tidak yang besar pun sebahagian kecil, kepada penyumbang kepada ummah, yakni kita nak mendoakan umat. Apatah lagi sekarang ni kita digegarkan, kita digemparkan dengan serangan daripada puak Hamas kepada di Gaza, kepada Israel, dan ini satu tindakan yang pasti memberikan tindak balas daripada pihak tentera Israel ini, yang mana mereka ini dalam keadaan yang pasti akan membuat serangan balas. Tak ada dua suara, keluar balik, lock up, keluar balik, lock in, lock out balik. Jadi kita nak mohon kepada Allah SWT. Jadi kita terus istiqamahkan diri kita untuk memanjatkan kepada Allah SWT, munajat kepada Allah SWT, khususan kepada negara Malaysia terutamanya, dan semua jemaah yang mungkin berada di
Singapura, di Indonesia. Jadi setiap tempat, maka kita pertama kita doakan tanah air sendiri dulu supaya Allah lindungi, dan yang seterusnya kita masukkan juga untuk mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Jemaah sekalian, sebenarnya masa dah time, masa dah time. Kemelut kepada kedudukan Islam di dunia ini sudah berada pada perjalanan yang mana Allah perjalankan untuk kembali kepada kedudukan yang sepatutnya, yakni Islam memerintah dunia. Yang mana kalau kita lihat 3 Mac 1924, 3 Mac 1924 last tarikh kejatuhan Empire Uthmaniyah. Kejatuhan Empire Uthmaniyah 3 Mac 1924 itu antara tarikh secara officially dari segi pemerintahan, maka kita tidak lagi di bawah pentadbiran khilafah, yakni satu ketua yang mentadbir seluruhnya. Jadi 2024 kalau kita lihat 3 Mac 1924 dan masanya tahun depan. Namun kita sebenarnya bukan nak kiranya 100 tu mujaddid, yakni akan lahirnya mujaddid, yakni yang akan memperbarui, akan ada, dan mujaddid yang Allah akan hantar dan hadirkan itu kita tak tahu siapa. Cuma kita sekarang yang ada sekarang ni apa sumbangan kita, apa peranan kita. Jadi kita harap dengan adanya wujudnya Majlis Munajat Umat ni, jemaah sekalian, mudah-mudahan menjadi sebahagian kecil, kalau tidak besar pun kecil, sebahagian kecil untuk kita menyumbang kepada pergerakan seluruh mujahidin di dunia ni yang sedang bergerak untuk bersatu kembali dalam membentuk kembali kekuatan yang utama. Jadi antara jemaah sekalian, di sebalik makna munajat umat ni umat yang mana berharap akan bersatu ni. Di akhir zaman ni kita nakkan supaya kita jangan disoal sama ada sebab kita, zaman kita lah zaman yang keadaan merudum, atau kita nak zaman kita lah zaman untuk kita menyumbang kepada kebangkitan. Ini antara salah satu je. Jangan kita letakkan diri kita dalam keadaan kita tak nak ambil peduli. Jangan. Dan kita kena pastikan kita kena jadi sebahagian ataupun nak jadi sepenuhnya kepada penyaksian kebangkitan umat ini. Maka kita kena pastikan munajat umat ni berterusan, jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kita bermunajat kepada Allah, Allah jauhkan negara Malaysia khususnya dan semua negara-negara yang lain yang para jemaah Raf Academy ada, para jemaah Raf Academy berada, dan juga kita nak doakan juga kepada seluruh pergerakan-pergerakan yang sedang dipergerakkan, yang sedang diperjalankan oleh Allah SWT untuk menuju kepada era kebangkitan. Dan saya yakin biarlah kita menjadi saksi, atau kalau tidak kita, keturunan kita, anak-anak kita, cucu kita, tapi yang pasti pencetusnya biarlah bermula daripada kita. Biarlah kita mencetuskan perbahasan kebangkitan umat. Dan kebangkitan umat ni bukan perlu dengan jerit tempik, bukan pekikan dan laungan, tapi kebangkitan, kenyatuan, kesatuan umat ini mesti dibangkitkan daripada rumah itu terbina dari rumah yang dibangkitkan dengan munajat kepada Allah. Kerana munajat ini akan menyatukan hati kita, jemaah sekalian. Penyatuan hati ini penting. Bersatu hati adalah tanda kebangkitan. Tak payah jauh kalau kita lihat bagaimana contoh institusi rumah tangga. Bila bersatu hati suami dan isteri, maka kemana saja kebangkitan, katakan
Malah bukan saja bangkit di dunia, malah bersatu hati keduanya boleh membawa sampai ke syurga. Bersatu hati ini hanya boleh bersatu dengan Allah. Selain Allah pasti akan bercerai-berai, rosak, hancur, binasa. Maka begitulah kebangkitan, kejayaan daripada puak Hamas sebagai contoh, dan mana-mana para mujahidin. Kalau mereka bersatu, pasti akan menghancurkan segala hati yang tak ada Allah. Jadi satu perkara yang akan ada pada hati yang tak ada Allah ni adalah kegentaran, kegusaran, ataupun hashtag kan sekarang ni Israel cuak kan, macam itulah. Ketakutan ini akan ada pada hati yang tak ada Allah. Sebab tu kita nak buang ketakutan yang ada dalam hati kita. Sebab tu perbahasan hakikat kehidupan jemaah sekalian sedang menuju kepada pemantapan. Cuba lihat Allah aturkan perjalanan perbahasan hakikat kehidupan. Pada perbahasan sekarang ini kita telah mendetailkan, kita telah memperkukuhkan perbahasan tentang tauhid. Tauhid dan akidah, akidah perbahasan pada kehidupan. Nah, kita menuju kepada pemantapan akidah yang mana kita tak nak lagi hidup tidak membawa kepada Allah. Akidah ni yang ni kita keluar daripada janji Allah. Kita hidup nakkan melihat kepada hasil kebendaan. Kita hidup, kita nak bawa kepada hasil yang mana nampak dengan mata kepala semata-mata. Kita nak hidup dengan keyakinan yang dijanjikan oleh Allah. Maka kesatuan ini ni mas sekalian, penyatuan ini akan menyebabkan seluruh hati mana saja musuh-musuh Islam ini akan gentar. Sebab itu kalau kita sendiri, kalau rumah tangga bersatu mas sekalian, bersatu dengan kekuatan yang luar biasa, segala musuh nak masuk tak jadi. Musuh ni kena ingat sekarang ni kita nampak Israel menyerang Gaza nanti, atau Gaza menyerang, ataupun musuhnya cuba mengambil tanah air sebenarnya. Israel ni dia mengambil tanah air ataupun tempat penginapan, tempat duduk Palestin. Cuba bayangkan, sebenarnya ada juga musuh yang sedang mengambil tempat dalam hati kita. Itulah syaitan. Alhamdulillah hati ni Allah jaga, tetapi kena ingat, walaupun Allah yang jaga hati ini, namun berhati-hati kerana kerosakan yang pasti boleh berlaku apabila hati kita diserahkan kepada selain Allah. Kita serahkan kepada selain Allah. Bila kata serah kepada selain Allah, maka berlakulah kehancuran dari dalam. Tali barut bahaya, benar ani amani. Dan tali barut itu berlaku di dalam pemerintahan dan juga kena ingat, saya suka bawa pada perbahasan pada diri. Sebab sekarang ni kalau kita lihat kepada pemerintahan negara dunia sebagai contoh, mungkin kita tak boleh nak masuk sebab kita tidak ada part dalam pemerintahan mereka. Tapi kena ingat, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala alaih, mengatakan bahawa hati ini adalah raja, badan adalah rakyat jelata, akal adalah penasihatnya. Ingat, tali barut boleh masuk dalam hati kita. Tali barut boleh merosakkan pemikiran kita, boleh merosakkan tubuh badan kita apabila pertahanan hati kita tiada dibangunkan keyakinan yang benar. Sebab tu tali barut ni boleh masuk dari dalam. Musuh yang cuba mengambil tempat di dalam hati kita. Sebab tu saya katakan, antara musuh yang boleh masuk dalam hati kita adalah keraguan. Tu musuh, keraguan. Apakah punca keraguan? Keduniaan, kebendaan. Benda dunia tak ada satu pun yang mendatangkan keyakinan. Tak ada. Makin canggih dunia itu, makin ragu kita. Apa bukti? Cuba tengok alatan canggih. Ragu ni apa? Kita bimbang. Bila satu saja sistem rosak, dia rosak semua. Nampak canggih, tapi once collapse semua. Maka keraguan sudah ada kat situ je mas sekalian. Dia tak ada sistem manual. Kalau habis-habis, kalau rosak-rosak. Jadi keraguan itu tidak ada pada, orang kata apa, keraguan itu tidak akan boleh mendatangkan apa-apa manfaat. Jadi kebendaan adalah
perkara yang akan mencetuskan keraguan. Jadi bagaimana nak hilangkan keraguan? Maka hilangkan takluk kebendaan. Bebaskan jiwamu dari belenggu kebendaan. Apa maksud belenggu kebendaan? Hari ini kita sudah bincang panjang lebar. Sebagai contoh, kalau sebut tentang rumah tangga, bersatu suami dan isteri itu adalah dengan hanya kata-kata. Hanya belayan perbuatan zahir sahaja. Bersatunya rumah tangga hanya dilihat dengan kebendaan saja. Ya, ini sebagai contoh, dengan kata-kata yang manis barulah lembut hatinya. Dengan perbuatan zahir barulah nak rasa sayang. Ini mesti kita tanamkan. Sebenarnya rumah tangga itu tertegak bukan dengan luaran. Dia mesti dari dalaman yang sedar dan yakin bahawa sudah ada kasih sayang sebelum adanya kata-kata tadi. Kata-kata yang zahir dari lisan manusia ini bukan mendatangkan kasih sayang. Dia sepatutnya menzahirkan saja atau menyatakan saja. Kalau tak kata pun tak bermaksud tak sayang. Tetapi hari ini terbalik. Sayang itu telah diterjemahkan, telah disandarkan kepada kata-kata. Telah disandarkan kepada dengan perbuatan mata-mata. Bila tak buat, bila tak sentuh, bila tak ini, maka dia nampakkan pada objek. Dinampakkan kepada hanya luaran. Dan ini banyak berlaku serangan-serangan begini. Sebab tu masuknya analogi anasir-anasir pemikiran yang dimasukkan tentang Romeo and Juliet. Dimasukkan dengan konteks bagaimana romantisnya pasangan. Sebenarnya bukan kita, ya mulut sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak pernah tengok. Kita baca saja, tapi kita banyak tengok daripada barat. Konsep barat melayani para isterinya, mengagung-agungkannya, memuja-muji mereka, menjadikan ladies first, menjadikan wanita ini adalah everything, menjadikan wanita itu ditahtakan dengan harta dan benda. Laila Majnun, ya keluar perkataan-perkataan ni, figura-figura yang membawa kepada aspek luaran. Walhal kalau ikutkan kepada rumah tangga, jemaah sekalian, cuba bayangkan, cuba cerita bila masa romantiknya ataupun penceritaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra dengan Nabi SAW, tak sempat kita nak baca riwayatnya. Malah kita baca hanya banyak terpaksa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra menyambut Nabi SAW dengan setelah dihujani dengan balingan-balingan najis, berada dengan Nabi di saat di pulau, berada dengan Nabi di saat kegetiran. Bila masa? Bila mana ceritanya, mas sekalian? Yang nampak adalah penceritaan kebenaran. Bukan bermaksud kasih sayang itu tidak ada pada kata-kata, kasih sayang itu tidak ada pada perbuatan. Tetapi hari ini kita telah iktikad, kita telah bersandar, kita telah isbat, kita telah nyatakan bermaksud sayang itu dengan lisan, dengan kata-kata. Sayang itu dengan harta, sayang itu dengan tangan, sayang itu dengan kaki. Ketika kata lain, sayang itu pada luaran, bukan hadir dari hati yang sedar. Sebab itu hari ini hilangnya tempat di hati. Isteri sibuk nak memenangi hati suami, suami sibuk nak memenangi hati isteri. Rupanya masing-masing tempat di hati mereka tiada Allah di dalamnya. Tiada Allah bermaksud tidak merasakan kasih sayang Allah. Sayang kerana Allah bermula dengan Allah. Bukan kerana Allah itu tetap dengan makhluk. Tidak. Dia bermula dengan Allah, baru boleh kerana Allah. Kalau tidak bermula dengan Allah, maka kerana Allah hanya menjadi retorik saja. Menjadi kata-kata yang hanya meniti manis di bibir saja. Sayang dengan Allah. Dengan dulu, bukan kerana. Sebab bermulanya huruf ba dengan. Disebut dengan lain. Dengan lain, kerana lain. Buat kerana mak, buat dengan mak lain. Buat dengan mak, maksud mak ada. Buat kerana mak tak ada pun. Ni sebab mak dia buat ni.
Alai. Tapi kalau dengan mak ada sebelah. Datang kasih sayang dengan Allah. Bila disebut dengan, perbahasannya luar biasa. Sebab tu billah dengan Allah. Jadi membina kekuatan itu dengan Allah. Dia bermula dengan Allah dulu, baru kerana Allah. Kalau ikut prosedurnya, kerana ini adalah pada penyataan. Tapi nak buat kerana, dengan apa nak buat? Kalau tak ada datang dari Allah. Kalau buat kerana Allah, mesti dengan Allah. Baru boleh kerana Allah. Jadi jemaah yang menggunakan Allah SWT. Jadi seruan kebangkitan itu mesti bermula dengan Allah. Jadi dengan ini perlu kita pertajamkan. Bilah itu merupakan bilah pedang. Bilah merupakan bilah yang selalu saya tekankan. Bilah merupakan bilah, yakni mata-mata pedang yang akan mencantas, akan memotong, akan memancung segala rupa bentuk keraguan. Bila dengan Allah, ianya tidak lagi bersamanya ragu. Bila dengan Allah, mesti dengan yakin. Sebut yakin, maka bermula dengan ilmu yakin. Maka disebab itu kita kena lazimi ilmu. Mulakan dengan ilmu. Mesti kalau letak ilmu nombor satu. Akhir zaman ni jemaah sekalian, kita kena habiskan masa dengan ilmu. Susun masa itu keutamaan ilmu. Ilmu adalah cahaya di saat zaman yang kembali musuh-musuh Islam nak memadamkan cahaya-cahaya itu. Yakni hati yang bercahaya adalah hati yang berilmu, ilmu yang benar. Ustaz, ada sahabat pernah komen Ustaz yang letak di cermin kereta saya bila dia kata huruf ba. Bermaksudnya Ustaz, saya pernah komen, sahabat pernah komen Ustaz yang stiker Ustaz yang saya letak di cermin kereta saya bila dia kata huruf ba. Yalah. Asalnya tak ada titik huruf ba. Ba tu tak ada titik asalnya. Jadi biarlah ba tu tak ada titik. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Taala, bila dengan Allah, sayang dengan Allah, dia tidak lagi terzahir makhluk. Bila dengan Allah sudah pasti padanya segala suruhan. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Taala, ya dia kata tak ada titik. Memang stiker kan, saya buat bilah tu tak ada titik kan. Oh ni stikernya kecil. Oh ada juga titik. Duduk boleh. Tak ada isu lah, ada tak ada isu. Nak ambil tak ada titik pun boleh, nak ambil ada titik pun boleh. Yang tak boleh, tak ambil terus. Tidak dengan Allah. Tak ada masalah. Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Baik, jadi insyaAllah ni kita teruskan dengan munajat umat pada malam ni. Kita berdoa sungguh-sungguh dengan bikiratil Fatihah, supaya Allah SWT mengangkat segala hajat kita, yang mana khususan dengan bacaan suratul Fatihah ini 7 qiraat, 14 riwayat, ini benar-benar adalah untuk fi kulli hajat insya-Allah. Dan kita doakan terus kepada para mujahidin khususan di Palestin, agar Allah berikan kemenangan, kejayaan dan seluruhnya kepada kita, berjaya menakluk kembali, meletakkan kembali kedudukan Islam pada tempat yang tinggi di dalam hati kita, dalam hidup kita. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jangan ada ketakutan dalam hati selain daripada Allah. Kita mohon pada Allah Ta'ala campakkan kembali dalam hati kita takut kepadanya, InsyaAllah.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada negara Malaysia ya Allah, jauhkan pada bala bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, dan juga pada negara-negara lain ya Allah yang mana para jemaah Rauf Akademi dan semuanya berada ya Allah, dan khususan pada negara Palestin, para pejuang mujahidin di sana ya Allah. Berikanlah kemenangan kepada mereka ya Allah. Antarakanlah pertolongan tentera para malaikat. Kembalikanlah jajahan takluk Palestin pada umat Islam. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ini. Memudahkan urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Kabulkan segala hajat dunia dan akhirat kami ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, sedang jemaahnya memulakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah. Syukur Allah izinkan kita untuk terus memanjatkan munajat kepada Allah non-stop. Itulah senjata kita, silahul mu'min. Lagi diguna, lagikan belakang parang, lagi diasah, lagikan tajam. Begitulah doa. Lagi kita sering kali meminta kepada Allah, memunajat kepada Allah.
maka itu menandakan doa itu semakin tajam. Diperbanyakkan doa dengan berwasilahkan, amalan kebaikan, dengan berwasilahkan ayat Al-Quran, dengan berwasilahkan segala hajat kita itu, wasilahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita ni makam berhajat. Baik, insya-Allah cukup setakat itu dulu pada malam ni. Jemaah sekalian, saya nak bagi hint sikit. Bagi hint pada yang mencari-cari bukti-bukti. Dia kata macam mana, bila kita nak duduk dalam satu halaqah pengajian, apatah lagi pengajian hakikat kehidupan, pengajian ni bukan sehari dua, Allah dah zahirkan daripada awal lagi 2019 sebelum lagi, dan perjalanan ni bersilih ganti. Saya nak bagi tahu kepada yang kekal istiqamah sehingga ke dini hari, dan yang baru, alhamdulillah sahlan, jadikan sebagai pencetus kepada untuk terus istiqamah. Saya nak bagi tahu istiqamah itu tidak sia-sia. Antara perkara yang mesti kita faham, bila sesuatu itu didatangi, majlis itu bukan sekadar jangan tengok saya ni, tengok siapa yang datang kat majlis. InsyaAllah. Yang pertama saya nak bagi ini, apabila Allah datangkan dalam satu majlis itu seorang yang pada kedudukan maqam yang dipanggil doa mustajab pula, contoh anak yang soleh, itu macam Uwais Al-Qarni sebagai contoh. Jadi ini bukan majlis biasa, dan kita menumpang keberkatan. Dan yang satu lagi saya nak beritahu, majlis kita ni dihadiri oleh insan yang Masya Allah, saya nak cakap sini, saya boleh cakap beruntunglah. Insan ni saya nak beritahu awam, yang pasti insan yang pemasuri yang di-Pertuan Agong, pemasuri agung, dah tentulah ibunda saya lah, itu side saya lah. Itu dah pasti. Itu antara orang kata apa, kadang-kadang ni saya kena bagi tahu gini, kita kena ada satu berpaut, majlis berpaut yang padanya ada barakah. Kita nak akhir zaman ni kita kena gitu. Jadi barakah ni terletak pada amalan itu. Allah turunkan barakah pada amalan tersebut. Orang yang beramal itu, faham? Tempat yang beramal itu macam Makkah Al-Mukarramah, tempat tu barakah. Jadi dengan kehadiran orang-orang yang begini, Masya Allah, ibunda tertentu yang merupakan wali Allah, wali tersembunyi. Siapa yang tengok tadi, ya, sempat jumpa ibunda, alhamdulillah. Tadi saya baca Jah Watikah, para azwajina, para isteri saya itu dah tentu. Ini saya cakap terang supaya biar nampak air zaman ni kadang-kadang terhijau-hijau kan, kita buka lah juga. Bila datang tempat yang iblis benci kasih sayang. Ingat rumah tangga ni antara bapak iblis duduk. Bapak dia sendiri duduk. Jadi kalau rumah tangga, kalau nak tengok guru lah, saya tak nak anggap guru tamat masalah, tapi yang sebut tu saya serah pada Allah lah. Tapi nak bagi tahunya, bila majlis itu dihadiri oleh orang kata apa, iblis paling benci lah, isteri-isteri duduk sekali boleh tengok, jangan butakan mata. Saya cakap itu bukan benda kecil. Saya cakap tu terang, bukan benda kecil lah. Bukan mudah begitu duduk sekali buat kerja. Tu bukan satu kerja mudah. Tu dengan Allah. Antara bukti saya bawa. Ibunda ada, biasa orang kalau dah 3 ni, biasa mak tak ke mana-mana dah. Sibuk. Kan, menguruskan isteri-isteri, sibuk. Kan, tak, ni mak pun ada, keluarga pun ada, isteri pun ada, nak cakap apa lagi? Okey, itu side lah. Ini saya bagi tahu yang luar, yang datang. Pada asbab amalan begitu, asbab itu saya, Masya Allah, saya baru dapat tahu.
sebenarnya dah tahu, saya dapat tahu, Masya Allah, majlis kita ni, mas sekalian, majlis kita ni dihadiri oleh insan yang luar biasa. Nantilah satu masa nanti akan tahu jugalah. Jangan terkejut mas sekalian, jangan terkejut. Atau itu jam, yang mana tak tahu terpinga-pinga. Yang tahu yang istiqomah, saya bagi tahu beruntung lah. Sampai masa saya akan beritahu siapa. Tengok nanti mas sekalian. Allah Akbar. Ini semua kerja Allah. Ini semua siapa? Tak apalah, tak payah beritahu. Saya nak bagi tahu majlis kita ni bukan biasa-biasa. Saya harap semuanya tanpa begitu kita berkongsi limpahnya. Sebab saya dapat tahu, Allah Akbar, Allah datangkan orang macam itu, mas sekalian. Ini satu kurniaan Allah. Jadi itu saya beritahu itulah. Jadi hint yang gitu. Jadi jangan sesekali nak cuba underestimate, pandang remehkan, jangan tu sifat sombong iblis. Jangan ala majlis siapa dia tu, ajaran apa tak lagi serangan, ajaran kata tak betul tu tak betul. Allah Akbar. Jadi jangan, tak tahu, tak suka, jangan cakap banyak, tinggalkan saja. Tapi saya nak bagi tahu majlis kita ni majlis yang padanya Allah datangkan insan-insan yang luar biasa. Setakat ni memang saya dah jumpa dah. Takdirnya Allah jumpakan. Masya Allah, tabarakallah. Saya hanya boleh kata memang hajat tu makbul mas sekalian. Tak rangka lah insan begitu ada dalam majlis kita. Nantilah satu masa bila Allah izinkan akan kita reveal. InsyaAllah. We'll see. Wait and see. Istiqomah dia. Seram. Janganlah seram-seram pula aja. Ini bukan cerita hantu. Yang ada tu bukan hantu. Tu saya bimbang. Semua saya nak bagi tahu bukan luar biasa lah. Saya dah cerita dah ibundanya, para azwajina ni. Itu memang saya cakap terang. Bukan. Ini iblis pun tak suka kan. Itu saya tu tak cerita lah. Tapi tolong tengok, buka mata tempat yang mana dikumpulkan. Memang iblis tak suka. Isteri ni memanglah tengok suami, isteri ada sekali, memang dia tak suka lah. Tiba-tiba ada. Jadi sebab tu tak boleh. Nak langgar tak boleh. Dia Allah dah kuatkan rumah tangga, mak ada, isteri semua, tak boleh. Dan benda ni bukan biasa. Jangan anggap ada biasa tu boleh ngam 3 orang, boleh ngam mak mertua tau. 3 orang datang, tak ada. Ni barakah lah. Barakah pada pengajian. Macam gitu. Insan tu nantilah. Tapi saya beritahu memang ada. Memang ya Allah. Memang jemaah sekalian. Allah Akbar. Masya Allah. Dekat tu saja. Sebab itulah orang kata apa, datang kekuatan tu. Datang rupanya Masya Allah. Ada punya insan begini. Masya Allah. Tak apalah, sampai masa nanti kita akan beritahu lah. Sekiranya diizinkan Allah. InsyaAllah. Lagi kita nak tahu? Ya, Puan Hafizah. Sungguh, saya pun baru dapat tahu. Allah bagi tahu memang ini semua qadar Allah. Semua Allah perjalankan. Allah zahirkan. Sebab dia gini, kita ni, saya ni manusia biasa. Karena kita perlukan tanda-tanda untuk kita terus dapat kekuatan. Kan? Macam Nabi Ibrahim AS minta tanda kan. Bukan kata tak percaya, tapi menambah lagi kepercayaan. Maka Allah zahirkan tanda-tandanya. Begitu kan Nabi Musa AS. Dan begitulah dan para anbiya. Apatah lagi saya yang lagi apa pun tak ada, buk pun tak ada. Semua kita minta tanda-tanda tu dan Allah zahirkan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sekalian Allah istiqomahkan kita untuk bersama dengan mereka. Dan Allah jaga. Kita ni dah ibarat keluarga ni sekalian. Sebab tu siapa yang datang talaki, dia akan rasa seperti keluarga. Percayalah, keluarga ni bukan apa. Isteri semua ada, mak pun ada, ayahanda saya, semua. Ini satu akhir zaman yang sangat iblis tak suka. Dia takkan boleh suka benda macam ni. Kadang-kadang kita syok sendiri kan. Suami dia syok sendiri. Tak, ini tak. Mak ada, ayahanda ada, nak kau rahsia, gila sejuk. Pergi. Tanya isteri, mak ada 3-3, pergi.
Beri. Itu memang depan-depan mata mas sekalian. Itulah dia. Allah Akbar. Tapi yang insan yang saya cakap ni ada. Allah Akbar, nantilah. Nanti. InsyaAllah tiba masanya akan dibukakan Allah. InsyaAllah. Nanti tu bila nanti. Untuk pengetahuan semua jemaah sekalian, puan Jatikah, keluarga, masya-Allah barakallah. Saya personally semua. Yang datang tak laki, ingat Yang duk kemah rumah tu semua, itu semua ayah saya turun, mak saya turun, abang saya turun, adik-adik semua turun. Anak-anak buat kerja, pak cik pun turun. Untuk khidmat tau, buat majlis. Ini saya memang ni Allah SWT punya. Ada adik tu turun, sepakat turun, tolong kemah, tolong itu, tolong ini. Akhirnya tengah elok. Ini bukan kerja biasa ni mas sekalian. Ini semua gerak Allah Ta'ala sebab kita perlukan satu keluarga. Akhir zaman ni keluarga. Keluarga atau seperti keluarga. Dia nak seperti keluarga. Sebab tu sahabat Nabi SAW dia panggil sahabat. So keluarga saya turun, ayah turun. Sehari hari Sabtu biasa kita kelas hari Ahad kan. Hari Sabtu turun, mak turun, anak-adik mak turun, ayah turun, adik-beradik turun. Dia buat bantu-bantu. Sebab tu barakah dia lain. Jangan saya bagi terang senang sebab supaya kita tak terlepas pandang. Itu saya bagi itu je. Saya cakap tak apa. On behalf bagi pihak kan. Jangan ni. Tak apa, tak usahlah sebagai contoh. Jadi sebab itu memang alhamdulillah. Mudah-mudahan nantilah insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu saja jemaah sekalian. Mohon maaf pada saya kekurangan terkasar kata kurang bicara dan penyampaian. Ya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Amboi, kanser kenduri tu siapa ni? Dia jangan kanser kenduri. Dia benda boleh atur, boleh bincang. Datang sehari awal ataupun sehari lambat, boleh bincang benda ni. Kadang-kadang kita kena bincang kan, tak ada masalah. Yang paling sedap hantar dah back-in je. Tu paling best lah. Baguslah, alhamdulillah. Sebab bertemu dua wajib yang paling wajib ilmu lah kan. Tapi tengoklah kedudukan tu. Datang lambat pun tak apa. Kan? Tak apa. Itu pilih bincang. Wallahu alam, tu saja. Qul qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Takbir. Allahu akbar.